didakwa boleh membekukan musuh dari jauh dan menghantarnya ke tempat yang lain. Bagi mereka yang lahir pada tahun 80-an atau awal 90-an, pastinya anda mengetahui tentang peristiwa serangan ke atas kem Regimen Askar Wataniah oleh sebuah organisasi pengganas militan yang diberi nama Al-Ma'unah. Insiden yang berlaku pada waktu subuh 2 Julai 2000 menyebabkan sejumlah besar senjata api dilarikan dari stor persenjataan kem tersebut. Kumpulan Al-Ma'unah kemudian mendirikan satu pangkalan rahsia di sebuah perkampungan di Sauk, Perak yang digunakan sebagai markas kegiatan mereka. Al-Ma'unah atau nama penuhnya Persaudaraan Ilmu dalam Al-Ma'unah pada asalnya merupakan satu kumpulan yang mengamalkan ilmu persilatan dan penubuhannya bukanlah bertujuan untuk melakukan keganasan. Kononnya, Al-Ma'unah bermaksud sesuatu yang amat luar biasa dan jarang-jarang berlaku dalam golongan umat Islam. Mengikut sumber, individu yang bertanggungjawab menubuhkan kumpulan ini adalah Muhammad Amin bin Muhammad Razali yang mengasaskannya pada September 1998. Kumpulan tersebut berkembang pesat disebabkan oleh orang ramai tertarik dengan gabungan seni mempertahankan diri dan ilmu-ilmu perubatan tradisional Islam. Mengikut apa yang diceritakan oleh pengikutnya, Amir Razali, iaitu pengasas Al-Ma'unah, mempunyai beberapa kebolehan yang melampaui akal manusia. Antaranya, dia dikatakan mempunyai ilmu silat batin dan mempunyai kelebihan menyembuhkan pelbagai penyakit. Dia juga didakwa boleh membekukan musuh dari jauh dan menghantarnya ke tempat yang lain. Kelebihan yang didakwa tersebut berjaya menarik ramai pengikut apabila menjelang tahun 2000. Al-Ma'unah berjaya memperoleh sekitar 1,700 orang anggota baru, termasuklah dari luar negara seperti Mesir, Brunei, Singapura dan Arab Saudi. Pada awal penubuhannya, Al-Ma'unah mendapat sokongan daripada Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Organisasi ini didaftarkan secara sah pada tahun 1990 di mana Amir Razali dilantik sebagai Presiden. Segala kegiatan mereka mendapat liputan akhbar Melayu selain turut mempunyai laman web rasmi sendiri yang kemudiannya telah dipadam. Amin Razali dikenali oleh para pengikutnya dengan kemurahan hati dan kebaikan yang ditunjukkan olehnya. Amin Razali aktif membuka klinik percuma yang menjalankan rawatan tradisional selain turut mengadakan kelas agama percuma khusus untuk para pengikutnya. Namun, di sebalik sifat baik yang ditunjukkan organisasi tersebut, ada satu rancangan besar yang disorot oleh mereka. Sewaktu membuka dan mengajar silat kepada ahlinya, Amin Razali secara senyap merangka sebuah pelan untuk menggulingkan kerajaan Malaysia. Matlamat utama mereka adalah untuk menubuhkan sebuah negara dengan undang-undang Islam di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, Malaysia pada waktu itu ditadbir oleh Kerajaan Barisan Nasional yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perancangan rapi dan sangat teliti dibuat untuk menceroboh markas tentera dan merampas senjata api milik mereka. Serangan tersebut turut dibantu oleh seorang meja tentera darat yang berpaling tadah yang membolehkan mereka mengetahui selok-belok pergerakan keluar masuk dalam kem tentera serta di mana senjata api disimpan. Mereka kemudian mewarnakan kereta Pajero dengan warna hijau yang sama yang digunakan oleh tentera selain turut mendaftarkan nombor pendaftaran palsu pada kenderaan tersebut. Pada awal pagi 2 Jun 2000, 20 orang anggota Al-Ma'unah menaiki 3 buah kenderaan Pajero dan bergerak ke kem Regimen Askar Wataniah di Greek pada jam 4.15 pagi. Mereka yang lengkap berpakaian tentera bersama pangkat palsu mengatakan kepada pegawai kem tersebut bahawa mereka mendapat arahan untuk mengadakan pemeriksaan mengejut. Mereka memberitahu ingin melakukan pengiraan untuk mengetahui jumlah peluru yang disimpan di kem tersebut bagi tujuan pengisian semula bekalan. Disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh Amin dan pengikutnya, ditambah lagi dengan ketiga-tiga Pajero menggunakan nombor pendaftaran tentera yang bermula dengan huruf Z, pegawai kem akhirnya membenarkan kesemua mereka untuk masuk ke dalam kem tentera tersebut. Kumpulan itu kemudian mengisi ketiga-tiga Pajero dengan pelbagai jenis senjata api, peluru serta kelengkapan komunikasi yang lain.
Mereka berjaya merampas kira-kira 116 laras senjata api pelbagai jenis, antaranya rifle M16, rifle AUG, pelancar bom tangan, machine gun dan 26 bilah pisau bayonet. Mereka juga sempat mengisi penjara tersebut dengan beberapa kotak peluru pelbagai jenis dan sejumlah besar bom tangan. Semua mereka kemudian melarikan diri ke dalam hutan di Bukit Jenalik, Sauk, Perak dan membina sebuah markas rahsia di sana. Senjata-senjata yang dirampas kemudian diagihkan kepada ahli kumpulan tersebut untuk berlatih. Kumpulan Al-Maunah juga aktif membuat persediaan untuk menjayakan rancangan tersebut, termasuklah mengumpul pelbagai bekalan dan makanan yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Pada mulanya, pihak berkuasa tidak menyedari bahawa senjata api di kamp tentera di Greek telah dirompak. Mereka hanya perasan apabila penduduk kampung melaporkan terdengar bunyi tembakan bertubi-tubi dari hutan yang amat luar biasa. Setelah mengetahui senjata tentera telah dirompak, satu pasukan terdiri daripada pegawai polis dan tentera dihantar untuk mengepung pangkalan rahsia Al-Maunah dan menyekat pergerakan mereka. Kumpulan tersebut kemudian menyusup ke dalam pangkalan tersebut, tetapi rancangan itu gagal apabila pergerakan mereka berjaya dikesan oleh anggota Al-Maunah. Dua anggota polis iaitu Sarjan Muhammad Shah bin Ahmad, Korporal Detektif Sang Gadevan, seorang komando ATM Trupo Matthew Anak Medan dan seorang penduduk kampung Jaafar bin Putih telah ditangkap, seterusnya dijadikan tebusan oleh Al-Maunah. Amin Razali kemudian menggunakan radio komunikasi untuk memaklumkan kepada kerajaan Malaysia bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur sekiranya desakan mereka supaya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad untuk meletakkan jawatan dalam 28 jam tidak dipenuhi. Muhammad Shah bin Ahmad menceritakan semula bagaimana kesebuah anggota keselamatan tersebut telah diseksa dan dianiaya selama 4 hari. Mereka dipaksa untuk menggali parit di kampung Bukit Jenalik untuk dijadikan kubu pertahanan sekiranya pangkalan mereka diserang. Pada sebelah malam pula, mereka diseksa dan diikat pada pokok durian sehingga pagi. Amin Razali yang sedar bahawa Trupo Matthew adalah seorang anggota komando ATM telah menembak mati beliau. Pada pagi 5 Julai, pihak berkuasa berjaya menemui jalan masuk ke pangkalan Al-Maunah selepas melakukan risikan dan telah melancarkan serangan ke atas kumpulan tersebut. Semasa serangan berlaku, pihak keselamatan telah menembak mati seorang anggota Al-Maunah, Abu Bakar bin Ismail. Marah dengan insiden tersebut, Amin kemudian mengarahkan pengikutnya supaya menyerang balas pihak berkuasa dengan serangan yang bertubi-tubi. Ketika sedang berbalas serangan, salah seorang anggota Al-Maunah telah menembak Sang Gadevan, menyebabkan beliau mati di tempat kejadian. Setelah beberapa ketika berbalas serangan, Amin menyedari bahawa mereka kini kekurangan peluru dan pihak berkuasa mempunyai bilangan ahli yang lebih daripada mereka. Dia kini sedar bahawa mereka tidak mungkin memenangi pertempuran tersebut dan mengarahkan pengikutnya supaya berhenti melakukan serangan. Amin kemudian mengisyaratkan kepada pihak berkuasa yang mereka ingin menyerah diri. Pihak berkuasa kemudian menyuruh kesemua anggota Al-Maunah untuk menyerahkan senjata dan seterusnya menahan kesemua mereka. Mengikut apa yang diceritakan, kejayaan serangan tersebut didorong oleh tindakan ASP Abdul Razak yang terlebih dahulu telah menyusup ke markas tersebut bersama dengan 20 orang anggota Komando 69. Beliau kemudian dengan beraninya menemui sendiri ketua kumpulan Al-Maunah. ASP Abdul Razak kemudian berbincang dan berdebat dengan Amin selama 2 jam dan akhirnya membawa kepada tindakan menyerah diri oleh kumpulan terbabit. Dianggarkan 3 orang terbunuh dalam serangan tersebut, iaitu 2 daripada pihak berkuasa dan seorang daripada pihak pengganas. Mengikut laporan, Amin sebelum ini telah menghantar pengikutnya untuk meletupkan kilang minuman keras Kesberg di Petaling Jaya dan kuil Hindu di Batu Cave. Mujurlah, kedua-dua serangan tersebut hanya menyebabkan kerosakan yang kecil dan tidak menyebabkan sebarang kematian. Pihak berkuasa kemudian giat melakukan operasi untuk mengesan semula kesemua senjata api yang telah dirampas bagi mengelakkan semula serangan daripada kumpulan tersebut. Amin Razali dan para pengikutnya telah dibawa ke muka pengadilan dan telah didakwa atas tuduhan melancarkan perang ke atas Yang di-Pertuan Agong. Dia telah menjadi rakyat Malaysia pertama yang didakwa atas pertuduhan tersebut dan telah didapati bersalah. Amin Razali dan beberapa pengikutnya iaitu Jamaluddin Darus dan Zahid Muslim iaitu bekas Meja Tentera Darat telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. 16 orang lagi pengikutnya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan yang sama. Pada Jun 2003,
Mahkamah Persekutuan telah menolak rayuan supaya hukumannya dikurangkan kepada penjara seumur hidup dan meneruskan hukuman mati ke atasnya atas kesalahan mengisytiharkan perang ke atas Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, 15 pengikut Al-Ma'unah telah dibebaskan daripada tahanan Akhta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada 24 November 2003 dengan beberapa syarat yang ketat. Pada 4 Ogos 2006, Muhammad Amin Muhammad Razali, iaitu pemimpin ketua militan Al-Ma'unah, digantung di penjara Sungai Buloh. 3 lagi pengikutnya, iaitu Jemari Jusoh, orang kanan Amin, Zahid Muslim dan Jamaluddin Darus telah digantung seminggu lebih awal. Selepas peristiwa tersebut, kerajaan telah bertindak mengharamkan kumpulan Al-Ma'unah dan menghentikan sebarang percubaan untuk mendapatkan sokongan awam kepada ahli kumpulan Al-Ma'unah. Apa yang mengejutkan adalah ahli kumpulan Al-Ma'unah memberitahu mereka tidak menyedari setiap perbuatan yang mereka lakukan dan mengatakan tubuh mereka seolah-olah dikawal oleh orang lain. Ada pihak mendakwa kejadian tersebut disebabkan oleh Amin Razali telah memukau setiap pengikutnya dan mengarahkan mereka sesuka hatinya. Sejauh mana kebenaran cerita tersebut bagaimanapun tidak dapat dipastikan. Dalam pada itu, setelah 20 tahun sejak peristiwa tersebut berlaku, seorang anggota Al-Ma'unah yang dikenali sebagai Awi berumur 49 tahun telah mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Dia yang menjalani hukuman penjara sepanjang hayat atas kesalahan melancarkan perang ketika menyertai kumpulan Al-Ma'unah telah dibebaskan pada 17 Ogos 2020 selepas hampir 20 tahun dipenjarakan. Awi yang berasal daripada Kuala Berang menyifatkan hukuman tersebut banyak mengubahnya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Berikut tadi merupakan sedikit sebanyak tentang serangan oleh kumpulan Al-Ma'unah di Malaysia. Semoga kita dapat mengambil iktibar atas kejadian tersebut dan menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka dengan video tadi, bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan menekan butang like, subscribe dan share. Sekian. Terima kasih kerana menonton.